Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid-murid yang mengikuti Perlis Mengaji. Saya ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Perlis yang sudi untuk memberi peluang kepada saya untuk buat perkongsian dengan murid-murid di Negeri Perlis dan juga di seluruh Malaysia lah yang mengikuti program Perlis Mengaji di live Facebook di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okay. Jadi sebelum kita mulakan kita punya sesi perkongsian, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun, Kedah. Dan merupakan anak watan daripada Negeri Perlis, daripada Simpang 4. Dan semua saya bersekolah apa semua di Perlis lah. Jadi saya rasa ni satu peluang untuk saya berkhidmat ataupun menyumbangkan bakti semula kepada anak negeri saya sendirilah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya nak mulakan tajuk perkongsian kita pada malam ni dengan satu topik. Tapi sebelum tu mungkin saya nak tunjukkan satu slide dululah berkaitan dengan saya punya blog www.cikguhelmi.com. Saya merupakan seorang blogger pendidikan dan juga saya aktiflah di media sosial, termasuk ada video kat YouTube, dekat Instagram saya banyak buat perkongsian. Jadi murid-murid dan guru-guru yang mengikuti perkongsian kita pada malam ni, bolehlah nanti kalau nak cari maklumat lanjut ke ataupun nak cari video-video pasal pendidikan terutamanya yang berkaitan dengan sains, bolehlah ke media sosial saya lah, iaitu Cikgu Helmi. Okay? So ejaannya HAILMI. Okay? So untuk perkongsian kita pada hari ini, saya nak berkongsi pasal macam mana kita nak memahami soalan sains lah. Dan seperti yang kita tahu, untuk tahun ni disebabkan musibah COVID-19, jadi kita tak ada orang kata apa, peperiksaan besar lah, macam PT3, macam UPSR, okay, SPM pun akan dilanjutkan pada tahun depan. Jadi saya lebih suka nak berkongsi tentang macam mana murid-murid dekat rumah boleh memahami soalan sains. Maksudnya kalau kita diberi soalan, macam mana kita nak tahu apa kata kunci dan juga apa benda yang perlu kita masukkan dalam kita punya jawapan kan. So itu adalah satu bentuk komunikasi lah. Satu bentuk komunikasi murid-murid macam mana nak sampaikan ilmu sains tu dengan lebih baik dan juga orang kata apa, supaya orang lain pun boleh faham dan juga boleh nampak sesuatu perkara tu dengan secara lebih saintifik lah. Okay? Jadi untuk sesi kita pada malam ni, objektif dia adalah ada beberapa lah yang saya gariskan supaya murid-murid jelas apa yang nak dipelajari daripada slot ni. Iaitu yang pertama saya akan kongsikan tentang tips menjawab soalan. Yang kedua adalah tahu format pentaksiran, macam mana biasanya kebiasaan PT3, sains PT3, soalan-soalan tu ditanya, macam mana bentuk dia apa semua tu. Kemudian saya akan kongsikan macam mana adik-adik boleh memahami arahan soalan. Sebab kadang-kadang dekat soalan tu dia ada kata tugas yang dia ada keperluan dia kenapa ditanya macam tu. Jadi kita nak murid-murid tahu supaya boleh bagi jawapan yang lebih tepat lah dan menepati apa yang dia nak. Kemudian yang keempat adalah mengenal pasti kata kunci, sebab kalau kita tengok pada setiap soalan tu dia memang ada kata kunci yang akan digunakan untuk orang kata apa, macam bagi petunjuk lah kepada murid-murid macam mana nak jawab soalan tu dengan baik. Tak adalah dia bagi gambar, lepas tu kita pun tak ada idea kan nak jawab apa daripada sana. So dia ada kena ada kemahiran untuk mengenal pasti kata kunci tu. Dan selain daripada tu, saya akan kongsikan juga macam mana nak dapatkan orang kata apa, jawapan tu berdasarkan daripada markah. Sebab kadang-kadang kita tengok ada jawapan yang dia punya markah tu peruntukan hanya satu saja kan. Takkanlah kita nak jawab panjang-panjang kan. Maksudnya satu tu mungkin dia tanya satu proses, satu perkataan yang memang pendek lah.
Okey. Tapi kalau 4 markah takkanlah kita nak jawab sama macam kita jawab untuk 1 markah kan. So kat situ boleh membantu kita murid-murid lah terutamanya macam mana nak bagi jawapan yang selengkap mungkin supaya setiap yang kita huraikan tu ada markah lah. Okey. Dan selain daripada markah tu sebagai panduan, keenam adalah macam mana nak strukturkan jawapan kita. Kadang-kadang ada murid yang dia pandai, dia tahu macam mana nak bagi jawapan untuk sesuatu soalan tu, tapi dia tak dapat strukturkan benda tu dengan baik menyebabkan banyak hilang markah, ataupun kadang-kadang kita pun pening kan bila cikgu-cikgu tengok kat mana nak ambil markah ini tu, so tak nampak dengan jelas kan. So kita strukturkan jawapan kita elok-elok supaya nanti murid pun senang nak bagi jawapan yang lebih baik lah. Okay. Dan akhir sekali adalah penjelasan secara saintifik lah. Yang itu yang kita harapkan daripada murid-murid sekalian. So bila menjawab sesuatu soalan tu, biarlah penjelasan tu ada dikaitkan dengan benda-benda saintifik. Okay. Jadi kat situlah menunjukkan kata kita ada belajar sains. Okay. So jom kita tengok satu-satu. Okay. So untuk tips menjawab ada lebih kurang 5 benda yang saya gariskan. Okey, 5 benda yang saya gariskan. So dia bermula dengan yang pertama, murid-murid mesti mahir dengan konsep asas sains. Okey, contoh dia macam konsep asas ketumpatan. Apa-apa yang terlibat kat situ. Jadi itu antara konsep-konsep yang memang adik-adik kena kuasai lah. Contoh jisim dan juga berat. Okey, apa beza antara dua benda tu? So gunakan istilah yang tepat. Kita nak guna berat ataupun kita nak guna jisim. So benda-benda yang macam itulah sebenarnya yang akan membantu untuk murid-murid betul-betul dapat jawab soalan yang bila ada keluar dalam kertas soalan lah. Okey. Kemudian yang kedua adalah menguasai tajuk. Maksudnya murid-murid ingat tak ada berapa tajuk ataupun ada berapa bab daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Kita rujuk kepada menengah rendah lah kan. Okey, ada berapa? Tu dia. Iaitu tingkatan 1 kita ada 9 bab, tingkatan 2 kita ada 13 dan tingkatan 3 ada 10 bab. Dan kalau kita tengok sebenarnya antara setiap tingkatan tu dia ada kesinambungan ataupun dia ada kaitan dia lah. Walaupun dia nampak belajar fizik, kimia, bio secara orang kata apa, asas, tapi sebenarnya setiap tahun tu, setiap tingkatan tu dia ada kesinambungan yang mana dia lebih mendalam. Macam tu. Jadi murid-murid semua kena kuasai tajuk lah. Maksudnya bila tengok tu dah tahu apa benda yang wajib tahu daripada topik-topik tersebut. Okey. Yang ketiga adalah dapat kaitkan pembelajaran kita tu dengan persekitaran. Maknanya kita tengok sesuatu benda yang kita belajar, contoh macam kita belajar pasal fotosintesis, kita tahulah sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya bila kita tengok pokok. Oh, sebenarnya pokok ni kenapa dia hidup, macam mana dia boleh bila dah berlaku fotosintesis, macam mana makanan yang ada dekat daun tu boleh dipindahkan ke seluruh tumbuhan. Cuba kaitkan benda yang ada di sekeliling kita dengan apa benda yang murid-murid belajar kat sekolah lah. Okay? Baru rasa macam benda tu sebahagian daripada kita. Kalau tidak, dia rasa macam benda tu dia sendiri pun tak nampak. Sedangkan benda tu berlaku pada sekeliling kita saja kan, benda-benda saintifik tu. Okay? Yang keempat adalah pemudahkan kepahaman kita dengan bantuan alat-alat berfikir. Macam contoh peta minda lah yang paling senang saya nak cerita kan. Okay. Maksudnya bila murid-murid ada belajar satu topik tu, pemudahkan dia punya kefahaman tu dengan cara kita buat peta minda. Okay. Contoh kita belajar pasal homeostasis. Okay. Kalau macam pada manusia, apa yang berlaku? Kalau pada tumbuhan, apa yang berlaku? Pada haiwan. Okay. So beberapa benda macam tu sebenarnya membantu kita untuk strukturkan kita punya kepahaman tentang sesuatu topik tu supaya lebih mudah. Okey. Dan yang kelima adalah memperbanyakkan latihan lah. So bila semua benda tadi tu ada 4 yang tadi yang cikgu dah ajar, iaitu kita dah kuasai konsep asas, kita dah tahu tajuk-tajuk yang ada dalam sains daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Lepas tu kita boleh relate
antara benda-benda yang semula jadi yang berlaku di sekeliling kita dengan benda sains yang kita belajar. Lepas tu kita mudahkan dalam bentuk peta minda. So banyakkan buat latihan lah supaya murid-murid nampak macam mana bentuk-bentuk soalan yang selalu ditanya ataupun sekurang-kurangnya kita boleh uji kita punya kepahaman lah. Okey, ini contoh yang cikgu kongsikan tentang macam mana nak buat peta minda lah yang baik. Okey, so biasanya kita akan letak tajuk kat tengah. Okey, yang ini tajuk dia time management. Lepas tu kita buatlah dia punya orang kata apa, macam akar-akar dia tu. Dan boleh bantu juga dengan gunakan lukisan. Kalau macam saya jenis orang yang visual. Saya faham sesuatu perkara tu dengan secara saya melihat. Jadi kalau saya belajar dulu pun saya akan melukis. Saya lebih senang macam tu, saya orang visual. Jadi saya punya nota pun saya akan lukis juga supaya membantu saya faham. Tapi murid-murid ada macam-macam lah kan kita punya cara kita belajar. So gunakan kelebihan-kelebihan tu, gunakan warna. So bila kita nak tengok balik peta minda kita pun kita jadi rasa seronok. Bila kita nak belajar tu kan, kita rasa macam semangat lah. Sebab bukannya satu warna hitam saja kan, dia ada pelbagai warna. Okay? So ni antara satu contoh yang selalu saya kongsilah dengan anak-anak murid saya. Okay? Yang kedua tadi yang macam saya kata tadi, perkara yang ketiga iaitu kaitkan dengan persekitaran. Ini benda yang penting. Contoh, walaupun sekeping gambar ni kita nampak macam biasa je kan. Okay, kita nampak macam ada seseorang tengah masukkan satu macam kek lah dalam oven. Tapi sebenarnya daripada gambar ni kita boleh nampak banyak benda-benda yang sains ada kat situ kan. Okay. Contoh dia kenapa, contoh saya bagi, bekas yang kita pakai tu, bekas yang kita masukkan kek tu, cuba tengok. Okay. Dia pakai jenis apa? Boleh tak dia pakai daripada jenis yang macam plastik ke masuk kat tempat tu? Tak boleh kan? Kita tahu kata benda tu tak boleh. Tapi kita kena boleh ceritakan benda tu secara dengan lebih saintifik. Maksudnya kita masukkan. Kenapa dia pakaikan daripada bekas yang gunakan logam? Sebab logam boleh mengalirkan haba dengan lebih baik. Itu contoh dia. Lepas tu kenapa dia letakkan dalam bentuk yang macam dia ada letak situ apa? Macam pelapik lah ataupun orang Perlis panggil kedai. Saya pun tak pasti. Okay. So letak macam satu pelapik tu dan dia biarkan orang kata apa? Benda tu tertutup dalam oven. Kan? Kenapa? Kenapa dia tak pergi letak dan panaskan dekat api terus? Tapi kenapa dia kena letak benda tu bagi macam terapung, lepas tu biarkan dia masak secara sekata. Ada konsep sains kat situ, iaitu macam mana haba tu boleh dipindahkan. Sebab kalau murid-murid ingat, ada belajar, haba boleh dipindahkan secara konduksi, iaitu dia bersentuh terus secara perolakan dan juga secara sinaran. Okey, so semua benda-benda macam itulah maksudnya bila tengok sesuatu benda, cuba kaitkan dengan benda saintifik yang murid-murid ada belajar dekat sekolah lah. Okey. Okey, seterusnya yang ini saya kongsikan juga format sains pentaksiran tingkatan 3. Walaupun macam kita dah tahu kata tak ada untuk tahun 2020, tapi orang kata apa, sebagai panduan lah kan. Saya lebih suka jika anak-anak murid ni tengok benda ni sebagai satu, walaupun kita tak jawab soalan periksa macam yang adik-adik faham, tapi sekurang-kurangnya kita nampak apa yang kita patut orang kata apa, kita patut bagilah bila kita ada buat, bila kita diberi soalan kan. Mungkin soalan ni kadang-kadang orang tanya kita, so kita dah tahu macam mana nak sampaikan pengetahuan kita tu kepada orang lain dengan lebih baik. Okey. So untuk sains PD3 kita ada ujian bertulis. Okey. Kemudian jenis-jenis soalan yang ditanya dalam tu adalah jenis objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, kemudian subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Okey, nanti saya akan cerita apa maksud setiap satu tu supaya secara istilah tu murid-murid tak perlu tahulah, tapi secara orang kata apa, ini bentuk soalan macam mana, ini bentuk soalan macam mana. Okey. So dia ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ada 20 soalan objektif. Soalan objektif ni soalan A, B, C, D itulah. So boleh pilih kan. Okey. Oops, sorry.
Lepas tu kat situ ada 20 markah. Maksudnya satu soalan, satu markah lah. Okey. Kemudian kita ada bahagian B. Bahagian B soalan struktur iaitu 5 soalan. Ada 5 soalan. Kemudian kat situ dia ada 20 markah. Jadi satu soalan lebih kurang 4 markah lah. Okey. Untuk bahagian C pula, bahagian akhir 6 soalan dan 60 markah. Boleh tengok kan kat situ nampak 40 markah yang pertama tu kalau mungkin ada murid-murid yang nak lulus, mungkin nak lulus saja. Dia kena betul-betul kuasai bahagian A dan B lah. Itu yang orang kata apa, soalan yang bentuk mudah. Kalau bahagian C ni dia dah mula makin susah kan. Soalan yang memerlukan kebat, soalan yang memerlukan orang kata apa? Think out of the box. Maksudnya kena fikir macam mana nak modify benda, macam mana nak create, mereka cipta satu benda. Okay? So itu yang kat soalan bahagian C. Kemudian tempoh ujian 2 jam. So dalam tu dia uji semua kemahiran berfikir murid lah. Iaitu kemahiran mengingat, kemahiran memahami, nak aplikasi kan. Kemudian contoh menganalisis, dia bagi situasi, lepas tu kena cari. Oh apa sebab, kemudian ini dia punya penyelesaian. Kemudian menilai pun sama dan juga akhir sekali adalah mencipta lah. Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okay? So dia punya pembahagian tu lebih kurang macam ni juga. Tadi saya dah sebut soalan berapa. Dan murid-murid boleh nampak kat situ kan. Kalau bahagian A tu, soalan yang ada pilihan A, B, C, D tu, dia uji kemahiran pengetahuan, kefahaman dan juga aplikasi. Maksudnya kalau kemahiran berfikir aras tinggi dia pun yang aplikasi tu je lah. Okay? Yang lain tu soalan yang berbentuk macam contoh dia tanya apa nama proses, yang lebih direct lah orang cakap. Okay? Dan bahagian B pun kalau nampak kat situ, dia cuma berfokuskan kepada soalan yang berbentuk pengetahuan dan juga kepahaman lah. Okay? Dan bahagian C adalah soalan yang uji semua kemahiran berfikir murid-murid yang daripada pengetahuan, kefahaman, analisis, menilai dan juga mencipta. Okay? Ini dia punya perincian bahagian B dan C. Sebab tadi macam soalan yang bahagian A macam mudah kan. Ada ABC, ada pilihan jawapan. So kalau tak tahu pun murid-murid masih boleh teka kan. Macam biasa. Okay. Tapi untuk bahagian B dan C ni dia soalan yang struktur, soalan panjang sikit. So kena buat ayat. Okay. So boleh tengok nombor soalan 1 sampai 5 kat situ. Peruntukan markah dia 4, 4, 4. Ada 20 markah untuk bahagian B. Dan dia uji pengetahuan dan juga kefahaman lah. Okay. Kemudian untuk bahagian C pula, yang ini yang saya kata tadi tu, lebih mencabar sikit lah, menguji adik-adik punya kemahiran berfikir. So soalan 6 tu dia dah masuk dah untuk bahagian kemahiran analisis. Lepas tu masuk soalan 6, 7. Kemudian soalan 8, 9 dia dah mula masuk kemahiran menilai ataupun analisis, kemudian soalan 10, 11, ini soalan yang betul-betul menguji kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau adik-adik murid-murid yang mungkin nak dapatkan A untuk sains PT3 untuk pentaksiran ujian bertulis ni, maknanya memang kena kuasai betul-betul lah bahagian C tu. Okey, bahagian yang perlu gunakan kemahiran berfikir aras tinggi itulah. Okey. Okey, kita tengok sikit beberapa contoh soalan daripada setiap bahagian supaya murid-murid macam nampak sikitlah apa yang saya ceritakan tadi. Dan biasanya saya akan gunakan ayat macam contoh berfikir satu kali. Contoh untuk itu yang untuk kemahiran berfikir aras rendah lah. Kalau kena fikir 2 kali tu maksudnya dia kena fikir 1 kali, kemudian baru fikir 1 kali lagi pula. Okey, sekejap lagi akan nampaklah pada kita punya soalan. Okey. So kita tengok soalan kat sini. Soalan dia antara berikut yang manakah menunjukkan susunan zarah-zarah dalam magnesium. Okey. Dia tanya, dia bagi kat situ keyword dia adalah magnesium. Okey. So murid-murid kena tahulah magnesium tu bahan yang macam mana, unsur dia macam mana. Logam ke, bukan logam ke, gas ke, apa ke, dia wujud dalam bentuk pepejal ke, cecair ke. So kena tahu yang itu barulah boleh menjawab soalan yang ini. Okey. So kalau kat sini magnesium kat sini adalah sebagai atom lah. Okey. So
kalau kita tengok susunan zarah-zarah pada A, B, C dan D kat sini, mana yang paling sesuai untuk mewakili atom magnesium? Okay, so kalau kita tengok kat situ, A tu dia tersusun rapat-rapat semua, tersusun rapat dan juga tersusun. Maknanya dia tersusun cantik je sebaris-baris kan. Tapi kalau untuk B tu kita tengok dia rapat juga, cuma dia tak ada dalam bentuk susunan yang teratur. Okey. Kalau C pula dia jauh-jauh, yang ini biasanya untuk cecair kan. Ini untuk cecair ataupun gas. Gas biasanya sikit lagi lah. Okey. D kemudian kita nampak kat situ dia bertindih-tindih yang kita jarang tengok lah sebenarnya yang bentuk macam ni kan. So jawapan yang paling tepat kat sini adalah A lah, iaitu yang tersusun rapat-rapat dan memang teratur sebaris-baris. Okey, sebab dia adalah logam dan dia wujud dalam bentuk pepejal. Okey. Okey, kemudian seterusnya soalan kedua adalah Rajah menunjukkan sistem pencernaan manusia. Okey, dia dah bagi clue ataupun petunjuk kat situ. So sistem pencernaan manusia. Okey, sistem pencernaan. Tapi dia tak tunjuk habis sebab sistem pencernaan kita mula dengan daripada mulut kan. Okey, mulut, esophagus apa semua. Okey. So yang ini dia labelkan satu organ dekat sistem pencernaan tu dengan tanda X. Okey. Kemudian soalan kalau dia tanya apakah kesan kepada seseorang manusia apabila organ X dibuang. Okey. Dia tak sebut pun sebenarnya, dia tak tanya pun soalan dia tak tanya pun X tu apa benda kan. Okey. Tapi dia tanya kalau X tu dibuang apa jadi. Nampak tak tu yang saya kata tadi, soalan yang berbentuk satu kali fikir ataupun dua kali fikir. Kalau satu kali fikir tu maksudnya dia tanya apakah X. Itu sekali je fikir kan kita dah tahu X tu adalah apa? X tu adalah pankreas. Okey. X adalah pankreas. Jadi yang ini kita kena fikir dua kali. So kita dah tahu dah sekarang ni X tu adalah pankreas. Jadi apa kesan kalau pankreas tu kita buang? Jadi sebelum kita nak tahu kesan dia, kita kena tahulah apa fungsi pankreas. Apa fungsi pankreas? Okey. So ini kesan dah, iaitu kalau kita buang pankreas ni, aras gula dalam darah akan meningkat. Okey. Kita kena tengok balik dengan fungsi pankreas lah dalam kita punya badan. Okey. Soalan seterusnya, soalan ketiga adalah Rajah menunjukkan satu mikroorganisme yang boleh melakukan fotosintesis. Itu dia punya kata kunci dia, yang boleh bantu untuk murid-murid jawab kat situ. So fotosintesis. So kalau bila kita sebut tak kisahlah mikroorganisme ke ataupun tumbuhan ke, macam mana dia boleh buat fotosintesis ni? Fotosintesis sebab dia ada klorofil. Itu dia punya, orang kata apa? Bila kita sebut fotosintesis, kenapa boleh buat fotosintesis? Sebab ada klorofil. Okey. So antara berikut mikroorganisme yang manakah berada dalam kumpulan yang sama seperti Rajah. Okey, dia tak tanya Rajah 2 tu adalah mikroorganisme apa. Betul tak? Dia tak tanya. Tapi dia tanya, okey sekarang ni yang ada kat bawah ni mana yang satu kumpulan yang sama dengan yang dekat gambar Rajah. So gambar Rajah ni adalah gambar apa ni? Okey, gambar Rajah ni adalah gambar Spirogyra. Okey, Spirogyra. Dan kita tahu yang yang macam bulat-bulat color hitam tu, itu adalah klorofil. So kita tahulah kata Spirogyra ni boleh melakukan fotosintesis sebab dia ada klorofil. Okey. Cuma sekarang ni dia nak tanya antara A, B, C dan D mikroorganisme yang kat bawah tu, mana lagi yang boleh buat fotosintesis lah kan. Kita kena cari persamaan. Nampak tak kena fikir dua kali kan. Okey. So mikroorganisme yang mana berada dalam kumpulan yang sama. Okey, sekarang kita tengok pula. A tu apa, B tu apa, C tu apa dan D tu apa. Okey. So A tu adalah kulat. B tu adalah ameba. Okey, ameba dalam kumpulan protozoa. C adalah yang bentuk yang macam ni, C adalah virus. Okey, virus. Dan D adalah euglena kat situ. So itu pun termasuk dalam kategori protozoa lah. Cuma
dia kata kumpulan yang sama. So, mana yang bagi sama dengan yang Spirogyra tu? Sebab kalau kita tengok antara A, B, C dan D tu, yang berwarna hijau hanyalah Euglena. Dan kenapa Euglena berwarna hijau? Sebab dia ada klorofil. Jadi bila dia ada klorofil, dia boleh buat fotosintesis. So, dia adalah kumpulan yang samalah dengan Spirogyra. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keempat untuk bahagian A, contoh yang saya bagi, iaitu raja menunjukkan 4 jenis kenderaan. Kita ada P, kereta sport lah, kereta Lamborghini, Ferrari semua tu, kereta lepiak tu. P, kemudian kita ada Q, kereta 4 wheel drive, okey. Kemudian kita ada R, lori, dan kita ada S, kereta biasalah, kereta sedan, okey. Cuma soalan dia sekarang ni dia tanya, dia bagi kat situ kurang stabil dengan sangat stabil. Okey. So, kita kena kenal pasti mana kereta yang paling kurang stabil kat situ dan mana kereta yang paling stabil kat situ. So, kena tengok baliklah apa konsep asas di sebalik kestabilan. Okey, kestabilan. So, untuk kestabilan, apa dia punya macam mana kita nak tahu kata satu benda tu stabil ataupun kurang stabil? So, yang pertama kita tengok luas tapak dia lah. Yang lebih luas tapak tu maksudnya dia lebih stabil kan. Okey. Dan kemudian kita ada satu lagi adalah pusat graviti yang lebih rendah. Okey. Pusat graviti yang lebih rendah. So kalau kita tengok kat sini antara P, Q, R dan S, mana yang paling stabil sekali? So kalau kita tengok kat situ yang paling stabil adalah P lah, sebab kereta dia rendah. Luas tapak dia pun saya rasa lebih kurang lah saiz kereta. Cuma pusat graviti dia rendah. Okey. Dan paling kurang stabil adalah kereta kenderaan Q. Sebab luas tapak tu saya rasa mungkin sama. Tapi pusat graviti dia tu lebih tinggi berbanding lori dan juga satu lagi kereta S tu lah. Okey. So kat situ dah menunjukkan maknanya murid-murid kena tahu bila sebut pasal stabil, apa yang konsep sains yang kena dikaitkan dengan kestabilan tu. Okey. Okey, seterusnya untuk bahagian B pula. Tadi habis bahagian A. Yang bahagian A tadi 20 soalan kan. Okey, 20 soalan, 20 markah. So untuk bahagian B pula ada 5 dan juga 20 markah juga. Satu soalan 4 markah, 4 markah. Soalan dia pendek-pendek lah, tak panjang sangat. Okey. So bahagian B dia objektif pelbagai bentuk. Soalan yang mempunyai pilihan jawapan atau tidak memerlukan menulis ayat yang panjang. Maksudnya walaupun dia sediakan ruang jawapan kat situ, tapi tak adalah orang kata apa nak kena tulis panjang-panjang sangat. Mungkin dalam satu patah perkataan, dua ataupun ayat pendek lah. Okay. Dan juga dia satu lagi adalah ciri bahagian B ni, dia ada pilihan jawapan. Contohnya dia bagi jawapan yang, dia bagi pilihan soalan yang ada betul salah. So murid-murid kena tanda, ini betul ke ataupun ini salah. Okay. Ataupun dia minta bulatkan. Okey, ada bagi dua pilihan jawapan kat situ, so bulatkan mana yang betul. Ataupun kata tanda right ataupun tanda pangkah kat situ. Kemudian dia bagi teka silang kata kan yang kita kena isi tu, ataupun gariskan jawapan ataupun isi tempat kosong dan mungkin juga boleh buat dalam bentuk peta writing lah. Okey. Itu bentuk-bentuk soalan dia lah. Dia boleh bagi macam-macam dan orang kata apa? Tapi ada pilihan jawapan lah. Okay. Ini contoh dia, soalan dia. Padankan tumbuhan berbunga berikut dengan ciri yang betul. Okay, dia ada bagi kat situ keratan pada batang ataupun akar ni. Kemudian dia minta kita padankan lah, maksudnya garis lah. Okay, hubungkan mana yang betul. Okay, so jawapan dia apa? So yang atas tu adalah mempunyai akar serabut. Jadi untuk soalan ni, murid-murid kena faham lah yang dia bagi ni tumbuhan yang mana satu, monocotyledon ataupun dicotyledon, dan ciri-ciri atau keratan rentas untuk batang dan akar tu dengan sesuai dengan pilihan yang mana satu. Okey. Dan satu lagi adalah yang bawah tu adalah batang berkayu. Okey, kalau kita tengok kat situ
dia nampaklah kat situ phloem dan xylem dia lebih jelas lah berbanding yang satu lagi itulah. Okey. So dapat 2 markah kat situ. Kemudian satu lagi contoh dia bagi kat sini, sambungkan sistem dan organ yang sepadan. Okey, dia bagi kat sebelah kiri tu adalah dua contoh sistem pencernaan dan juga sistem saraf. Kemudian di sebelah kanan tu dia bagi organ. So organ kita ada kat situ otak, kita ada pundi kencing dan kita ada juga hati kat situ. Okey. So untuk sistem pencernaan mana yang terlibat? Okey. So sistem pencernaan kita ada hati lah kat situ. Hati berperanan. Okey, kat situ kita ada pundi hempedu juga kat situ. Kemudian kita ada sistem saraf. So sistem saraf yang terlibat adalah otak lah. Okey, kalau kita tengok sistem saraf otak, lepas tu kita punya tulang belakang lah. Okey. Kemudian Raja 2 menunjukkan 4 aras organisasi sel dalam manusia. Okey, dia bagi organisasi sel. So keyword dia kat situ adalah organisasi sel. Untuk organisasi sel biasanya saya suka ajar anak murid saya menghafal gunakan sitoso. Sel, tisu, organ, sistem, organism. Okey. So sitoso, sel, tisu, organ, sistem dan juga akan membentuk organisme. So kat sini dia ada bagi kat situ, dia mulakan dengan apa tu kat situ? Dia mulakan dengan sel, kemudian tisu, kemudian ada organ kat situ dan kemudian membentuk satu sistem dan organisme lah untuk level 4. Okey. Kemudian dia kata lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan aras 2 dan aras 3. So kita tahu dah. So yang pertama tu adalah sel, yang kedua adalah tisu, yang ketiga adalah organ. So senanglah, sebab tu saya suruh hafal sitoso tu, dia punya orang kata apa, akronim untuk organisasi sel. So mudah nak jawab nanti, okey. So nampak tak soalan dia macam mana? Ada yang dia bagi, kalau dia tak bagi pun jawapan dia yang pendek-pendek dan mudah untuk dijawab lah, okey. Kemudian ini contoh soalan yang dia tanya benar ataupun salah. So berdasarkan pernyataan berikut, tulis benar atau salah bagi menerangkan perbezaan antara asid dan alkali. So ada banyak keyword kat situ. Yang pertama dia nak perbezaan, okey, apa yang tak samalah antara asid dengan alkali. Okey, so kita tengok dulu kat situ. Dia kata asid boleh menukarkan kertas likmas merah kepada biru. Betul tak? Asid merah kepada biru, ataupun alkali sebenarnya yang merah kepada biru. Okey, so saya ajar pelajar saya gunakan, sebab kita confuse kan, sama ada asid yang merah kepada biru ataupun alkali yang merah kepada biru. So saya ajarkan kepada murid saya, kita hafal Ali mat blue. Maksudnya Ali mat blue, alkali merah kepada biru. So kat sini dia kata asid yang tukar merah kepada biru. So jawapan dia salah lah. Okey, tak betul lah kat situ. Kemudian asid larut dalam air untuk membentuk larutan yang boleh mengalirkan elektrik. Okey, so yang pertama jawapan dia salah. Macam tadi saya katakan, sebenarnya alkali yang merah kepada biru, bukannya asid. Okey, so satu lagi adalah asid larutkan dalam air untuk membentuk larutan yang boleh mengalirkan elektrik. Ya, betul. Okey, alkali pula larut dalam air untuk membentuk ion hidroksida. Ya, ini pun betul. Okey, so dapat 2 markah kat situ. Soalan dia direct lah kan. Satu lagi soalan yang mungkin kita boleh tengok. Raja menunjukkan kaedah pemindahan haba. So dia ada bagi kat situ, ada orang letak tangan atas unggun api, kemudian ada satu gunakan tongkat dan ada satu lagi yang duduk kat sebelah tapi boleh juga rasa panas. So yang P tu ya, apa dia jawapan dia? Okey. So dia bagi kat situ pilihan jawapan yang dah memang ada kan. Dia bagi kondaksi, perolakan dan juga sinaran. Okey, so jawapan dia kaedah pemindahan haba ada 3. Saya dah cerita tadi, kita ada kondaksi, perolakan dan sinaran. So kalau bersentuh direct, bersentuh langsung dengan api tu, mengalir melalui tongkat tu, so itu adalah kondaksi, okey, ataupun peralihan lah.
Okey, dan kalau dia duduk kat sebelah pun dia boleh rasa haba tu, maksudnya haba tu dipindahkan secara sinaran. Okey. Itu. Kalau perolakan yang mana satu? Yang api yang haba yang dia rasa daripada atas unggun api tu. Okey. So itu adalah contoh untuk perolakan. Okey, habis bahagian B. Bahagian B kan mudah sikit kan? Okey, so untuk bahagian C ni pula adalah soalan subjektif. Ini yang saya kata dia dah mula makin susah. Bukan makin susah lah. Dia mula menguji kemahiran berfikir aras tinggi kita lah. Okey, so contoh-contoh kata tugas, soalan dia akan mula dengan apa? Namakan, nyatakan, jelaskan, huraikan. Lepas tu dia suruh bandingkan, kan? Dia bagi dua bahan, dia suruh bandingkan. Bukan setakat banding saja, dia suruh bagi juga banding beza. Ini ada sekejap lagi saya akan hurai. Apa beza soalan yang perbezaan dengan banding beza. Kemudian soalan yang meramal, soalan wajarkan dan juga soalan lakarkan. Okey. Ini yang saya kata tadi, iaitu kita boleh gunakan juga markah tu, peruntukan markah tu sebagai panduan untuk kita nak jawab soalan. Kalau soalan tu satu markah, biasanya dia punya kehendak ataupun kemahuan dia adalah satu fakta lah. Tak payah kita duk explain panjang-panjang. Okay. Kalau untuk dua markah pula, biasanya satu fakta dan satu lagi adalah penerangan. Maksudnya dia akan tanya fakta, lepas tu kita kena bagi hurai lah kenapa jawapan tu disokong oleh tadi tu. Okey. Kalau tiga markah biasanya satu fakta dan dua penerangan atau huraian, dan kalau empat markah adalah dua fakta dan dua penerangan. Okey. Ini contoh dia yang saya nak kongsikan antara perbezaan antara kalau soalan tu dia minta perbezaan dengan satu lagi dia minta banding beza. Kalau perbezaan tu memang dia nak betul-betul benda yang tak sama lah antara dua benda tu. Tapi kita kena bandingkan dia pada perbezaan yang setara. Contoh kalau kita nak bandingkan antara dua mikroorganisme, so kita bandingkan dari segi bentuk dia. Okey, itu perbezaan yang setara. Ataupun kita bandingkan dari segi saiz, dari segi warna, itu baru betul. Bukan kita cerita ini benda lain, ini benda lain. So itu bukan perbezaan yang setara. Kalau banding beza pula, banding beza dia ada persamaan dan ada perbezaan. Contohnya dia minta kita cerita pasal enjin diesel dengan enjin petrol. So apa persamaan dia? Apa perbezaan? Kita kena cerita benda yang dua-dua sama dan satu lagi ada dua yang tak sama. Ada dekat enjin diesel, satu lagi ada dekat enjin petrol. Okey. Untuk pembahagian markah dia pula, kalau dia kata 3 markah, so kita boleh bagi jawapan kita satu persamaan ataupun dua perbezaan. Ataupun kita bagi dua persamaan ataupun satu perbezaan. Mesti ada sekurang-kurangnya satu. Okey. Kalau untuk 4 boleh bagi 1 dan 3 ataupun 3 dan 1 ataupun 2 dan 2. Okey, itu dia punya panduan lah untuk murid-murid nak jawab. Nak bagi markah tu kan panjang mana. Okay, kita tengok contoh dia. Contoh soalan dia kata rajah menunjukkan hubungan antara kapilari darah dan sel badan dalam badan manusia. Kemudian dia labelkan ada satu kat situ X dan satu label kat Y. Jadi kita kena kenal pasti dulu. Apa tu X, apa dulu Y, barulah kita boleh cari apa perbezaan dia. So X adalah sel darah merah. Dan kalau kita tengok Y kat situ adalah sel darah putih. Okey, so kita tahulah apa beza dua tu kan. Okey, sekarang kita bagi dua perbezaan. Macam saya kata tadi, perbezaan tu mestilah setara. So kita nak bagi daripada segi fungsi. Okey, tak apa. So kita tulislah. Sel darah merah fungsi dia untuk mengangkut oksigen. Kemudian sel darah putih fungsi dia untuk nak menghasilkan antibody. Baru kita dapat satu markah. Sebab kita bandingkan dua tu pada perbezaan yang setara. Okey. Kemudian kita nak bandingkan dari segi bentuk. Sebab kita nampak kat situ ada yang tak sama. So kita ceritalah bentuk sel darah merah macam mana, bentuk sel darah putih macam mana. So sel darah merah dia ada bentuk dui cekung macam bentuk pelampung tu tapi dia tak ada lubang. Kemudian sel darah putih pula dia tak ada bentuk yang tetap lah. Okey. So dapat 2 markah. Okey. Yang kedua, kata tugas yang selalu yang pelajar-pelajar orang kata apa buat salah lah ataupun banyak salah faham.
iaitu wajarkan. Baca betul-betul, dia tulis wajarkan, bukan wajarkah. Okey, jadi kalau wajarkan, kita kena bagi hujah sama ada sokong ataupun tidak dengan satu situasi. Contoh dia bagi satu gambar, kemudian ada dua pilihan. Jadi kita nak pilih A ataupun kita pilih B, tak ada masalah. Tapi kalau kita pilih A, kita kena bagi hujah kenapa kita sokong A. Kalau kita bagi B, kenapa kita sokong B. Kita kena bagi orang kata apa? Alasan yang munasabah kenapa kita sokong. Okey. So dia kata kat sini juga jawapan boleh positif atau negatif. Maksudnya macam tadilah, kita boleh pilih A ataupun boleh pilih B, dua-dua pun betul. Okey, tapi bergantung kepada alasan yang kita bagilah. Selalu yang ini murid selalu keliru antara perkataan wajarkan dan wajarkah. Itu yang kadang-kadang pelajar jawab ya, tidak. Ya, tidak tu kalau dia tanya wajarkah tu bolehlah jawab ya, tidak kan. Yang ni wajarkan maksudnya kita kena justify kenapa kita pilih A, kenapa kita pilih B. Pilih salah satulah. Dan satu lagi soalan yang kebanyakan murid ada orang kata apa, menguji sikit kemahiran murid adalah soalan lakarkan. So saya kongsikan sikit tips untuk lakar dengan baik. So perlu lakar dengan terang. Biasanya skala tu dia tak titik beratkan sangatlah kecuali dinyatakan. Okey. Kemudian kita kena label supaya orang tahulah apa yang kita lukis tu kan. Dan bukan setakat lukis dan label saja, kita dalam ayat untuk penerangan tu pun kita kena buat huraian lah. Maksudnya kita kena ceritakan sikit apa yang kita buat dan macam mana benda tu boleh berfungsi lah. Okay? Ini soalan yang dia famous kalau dia tanya berkaitan dengan reka cipta. Dia suruh murid-murid reka satu benda ataupun alat daripada bahan-bahan yang diberi. Ataupun kadang-kadang dia suruh buat ubah suai. So biasanya soalan-soalan macam ni dia akan minta adik-adik lakar dan kemudian ceritakanlah apa yang kita buat. Okay. So contoh kat sini soalan dia, pelajar diberi sekotak susu, pita pelekat dua sisi dan juga cermin sata. Dua cermin sata. Lukiskan rekaan anda sebab kumpulan murid ini diberi tugas untuk mereka cipta satu periskop. Okey, satu periskop. Jadi dia suruh lukis dan dalam rekaan tulis sudut. Okey. So, kita tengok bahan yang dia bagi, sekotak susu, pita pelekat dan juga dua cermin sata. Okey. So, mula-mula kita lukislah tembok sebab dia kata nak lukis periskop kan. Jadi periskop ni biasanya kita guna untuk kita tengok sebelah sana yang terlindung lah kan. Okey, sebelah sana yang terlindung. Jadi, kita lukis tembok dulu. Kemudian dia kata ada sekotak susu. So kita lukis sekotak susu. Lepas tu dia kata ada dua cermin sata. So kita susun dalam bentuk yang selari. Dan kemudian mata kita duduk kat bawah tu. Kemudian objek ada kat depan dan kita boleh nampaklah cahaya tu masuk. Okey. Dah siap ke belum kita punya lukisan ni? Tak kan? Sebab dia kata tulis sudut. Dia nak sudut. Okey. Labelkan dulu apa benda yang kita lukis supaya orang tahu. Dan juga labelkan sudut tadi 45 darjah, 45 darjah. So barulah dapat satu markah lengkap. Okey. Kemudian dia kata terangkan bagaimana ia berfungsi dekat bawah tu. Okey, so kita cerita dulu apa yang kita buat pada alat tu iaitu cermin sata diletakkan pada sudut 45 dalam arah yang bertentangan dalam kotak susu. Okey, dapat satu markah kat situ sebab kita cerita apa kita buat. Dan kemudian macam mana benda tu boleh nampak, macam mana benda yang di sebalik sana kita boleh nampak, mata kita boleh nampak apabila cahaya daripada objek dipantul menerusi cermin sata ke dalam mata pelajar. Okey, so dapat dua markah kat situlah. Okey. Ini satu contoh soalan yang murid-murid boleh cuba di rumah. Okey, boleh screenshot kat sini dan kemudian boleh jawab dekat satu kertas, kemudian snap, nanti komen. Masukkan dekat komen yang live FB ni kan sebagai jawapan kan. Nanti kita tengok betul tak betul yang adik-adik lukis. Okey. So saya rasa itu sahajalah kot saya punya cikgu punya perkongsian tentang memahami soalan terutamanya untuk sains menengah rendah. Semoga membantulah untuk adik-adik kat rumah belajar
walaupun musim orang kata apa, musim PKP ni tak dapat pergi mana, tak dapat pergi sekolah, tapi sekurang-kurangnya perkongsian di Perlis Mengaji ni dapat bantu untuk berkomunikasi benda sains dengan lebih baik. Okey. So sebelum kita akhiri kita punya perkongsian ni, jangan lupa hashtag duduk kat rumah, hashtag stay at home, kemudian hashtag hapus COVID-19. Terima kasih juga untuk kita punya frontliner, kita punya yang bekerja di kesihatan dan juga keselamatan dan juga pendidikan kan, guru-guru yang banyak buat video apa semua untuk digunakan oleh murid-murid. Thank you frontliner dan juga hashtag jangan lupa Perlis Mengaji. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.